أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ya Allah kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat wa rizqan thayyiba dan rezeki yang baik wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini dapat kita kembali bertemu untuk kita menyambung dan mengambil faedah daripada kitab yang bertajuk Jalan Golongan yang Selamat yang merupakan karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu ta'ala. Kitab yang memuatkan 46 perbahasan khusus berkaitan dengan akidah, berkaitan tentang tauhid dan lawan kepadanya iaitu syirik dan hal-hal yang seumpama dengannya. InsyaAllah kita akan melanjutkan penjelasan Syekh rahimahullah iaitu pada bahagian yang ke-17 muka surat 91 iaitu pada menjelaskan tentang cara menghilangkan syirik. Ini merupakan susulan daripada bahagian yang ke-16 iaitu tajuknya perumpamaan orang yang berdoa kepada selain Allah Ta'ala. Baik, bahagian yang ke-17 menjelaskan satu perkara yang penting, bagaimana seseorang itu dapat membebaskan dan menyelamatkan dirinya daripada terjatuh ke dalam kesyirikan dan hal-hal yang terkait dengannya. Dan kita mengetahui bahawa Islam itu dibina di atas dua perkara. Satu berkaitan tentang tauhid, satu lagi berlepas diri daripada syirik. Maka itulah Islam. Sebagaimana dalam salah satu definisi yang diberikan oleh salah seorang ulama, iaitu makna al-Islam itu adalah wal istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah wal istislamu lillah, menyerah diri kepada Allah, iaitu dengan mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya. Dan pada masa yang sama wal bara'atu minasyirki, berlepas diri daripada segala kesyirikan dan sekutu-sekutunya. Barulah itu dinamakan Islam. Itulah definisi yang sempurna terkait dengan Islam. Berpegang teguh dengan tauhid dan menjauhkan diri, menghindari daripada kesyirikan dan sekutu-sekutunya. Dan ini adalah pokok agama yang wajib seseorang itu berjalan dengannya dan mengajak manusia kepadanya, mempertahankannya, memberikan pemahaman kepada umat manusia dan agar mati di atasnya, iaitu tauhid, dan sekali-kali tidak diiringi dengan kesyirikan walaupun sebesar zarrah. Baik, dalam bab ini Syekh rahimahullah menyebutkan sesungguhnya menghilangkan syirik kepada Allah tidak akan sempurna kecuali dengan menghilangkan tiga macam syirik. Seseorang itu wajib mentahqiq tauhid, memastikan tauhidnya sempurna. Yang ini memerlukan kerja keras, tentu dengan petunjuk ilmu yang sahih.
Tak lain dan tak bukan yang diambil daripada sumbernya yang jernih, yang bersih, terjamin, iaitu daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim dan juga daripada sabda Nabi SAW. Dan tentunya seseorang hamba itu memberikan indikasi wajib dia mengakrabkan, mendekatkan dirinya dengan menelaah, merujuk kepada dua sumber ini. Dan dua sumber inilah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Begitu juga yang diperintahkan oleh Nabi SAW agar kita berpegang teguh dengan keduanya. Yang pertama adalah syirik dalam perbuatan Tuhan, iaitu syirik dalam af'al Allah Ta'ala. Bagaimana? Iaitu asyirku fi af'alir Rabb, iaitu beriktiqad bahawa di samping Allah Ta'ala terdapat pencipta atau pengatur yang lain. Sebagaimana yang diyakini oleh sebahagian orang-orang sufi, bahawa Allah Ta'ala menyerahkan sebahagian urusan dalam pentadbiran dan pengurusan alam ini kepada beberapa wali kutubnya untuk mengaturnya. Jadi orang-orang sufi, setengah daripada mereka itu memiliki pemahaman bahawa orang-orang yang dianggap sebagai wali itu dengan beberapa hierarki yang mereka buat, ada struktur organisasi, kelompok sufi ini yang diangkat menjadi wali, dan mereka itu berada di berbagai tempat, dan tugas mereka itu kononnya mengatur alam ini dan memiliki hak untuk melakukan sesuatu yang hak itu hakikatnya adalah Allah Ta'ala saja yang mampu. Jadi di sini mereka meletakkan, memposisikan makhluk yang mereka anggap wali itu setara dengan Allah Ta'ala dari sisi ar-rububiyah Allah Ta'ala. Dan kita mengetahui bahawa di antara pokok tauhid adalah mengimani, mengesakan Allah dari sisi ar-rububiyah Allah Ta'ala. Apa makna ar-rububiyah Allah Ta'ala? Iaitu mengesakan dari sisi segala perbuatan Allah Ta'ala yang bermuara pada tiga perkara. Allah dia adalah al-khaliq, Allah dia adalah pencipta. Dan Allah dia adalah al-malik, dia memiliki ciptaannya, pemilik. Dan dia adalah al-mudabbir, dia yang mengurus, mengatur ciptaannya, dan dia sebagai pemilik, dia mengatur dan menguruskan segala-galanya, semuanya di bawah aturannya. Dan apabila meletakkan makhluk memiliki hak ini, maka sungguh ini adalah bentuk syirik akbar. Keyakinan seperti ini belum pernah dianuti oleh kaum musyrikin sebelum Islam. Orang musyrik pun tak mengaku, tak pernah mendakwa bahawa mereka memiliki hak dalam campur tangan dalam urusan pengaturan alam ini. Seperti apa? Mengawal cuaca umpamanya, panas, dingin, sejuk, musim salji dan seumpamanya, menurunkan hujan, kemarau dan pelbagai lagi. Atau memperkenankan doa orang-orang yang memohon pertolongan dan permohonan. Tetapi di sisi kelompok ini, mereka memiliki keyakinan dan pemahaman seperti ini. Bahkan ketika Al-Quran menanyakan siapakah yang mengatur segala urusan, mereka menjawab Allah, seperti yang ditegaskan dalam firman-Nya, wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Mereka menjawab Allah. Surah Yunus ayat 31. Ini hanya sekadar satu contoh ayat untuk membatalkan dakwaan kelompok ini. Dan dakwaan kelompok ini masyhur, memang ada di dalam kitab-kitab mereka dan merupakan akidah mereka. Mereka meyakini, jangankan yang hidup, sampai yang mati pun memiliki kuasa seperti ini, boleh mengatur alam, boleh menentukan pelbagai peristiwa-peristiwa yang berlaku di alam ini. Namun dakwaan-dakwaan mereka itu semuanya terbantah menerusi Al-Quranul Karim, menerusi hadis Nabi SAW. Penulis rahimahullah, penulis kitab ini, menerusi pengalamannya, pernah membaca kitab Al-Kafi fi Ar-Rad ala Al-Wahhabi, yang pengarangnya adalah seorang sufi. Dalam kitab tersebut disebutkan, sesungguhnya Allah memiliki beberapa hamba yang bila mereka mengatakan kepada sesuatu jadilah, maka jadilah ia. Sampai tahap tu ada hak, ada kuasa kun fayakun. Dan ini memang tak terbantah. Kalau kita buka kitab-kitab sufi ni, memang banyak bertaburan. Di antara tokoh utama ada yang membicarakan bab ini, iaitu Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu dalam kitab Futuhul Makkiyah, dan beberapa kitab lagi,
yang di dalamnya terkandung perkara-perkara yang sungguh menakjubkan dari sisi akidah, berlawanan, ya, 180 darjah. Namun di kalangan mereka diangkat Ibnu Arabi ini adalah sebagai wali nombor 1, disebut Syekhul Akbar. Namun begitu, para ulama tak membiarkan perkara itu, ya. Lahirlah pelbagai ulama di sepanjang zaman, bahkan di antara mereka itu menjatuhkan hukum kafir. Kafir akbar kepada Ibnu Arabi ini. Namun pemahamannya tak hilang, bahkan dipegang oleh ramai sekali di kalangan aliran Sufiah ni, khususnya di kalangan Batiniyah. Dan kelompok ini banyak. Bahkan di zaman kita ni banyak mereka itu. Dan sangat cepat boleh ditangkap mereka itu dalam media sosial, banyak kumpulan-kumpulan mereka. Bahkan tulisan-tulisan mereka banyak. Buku-buku mereka dijual online, boleh dibeli. Dan mereka pula pandai menulis, berjilid-jilid buku dia. Kalau dibaca, boleh terpengaruh. Ya, itulah di antara ciri khas mereka itu. Ia mengatakan, Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah. Kan viral isu tafsir tentang suratul Ikhlas itu. Ini kelompok dia. Ya. Dan banyak lagi. Ya. Baik, sungguh dengan tegas Al-Quran mendustakan apa yang ia nyatakan. Itu Allah Ta'ala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya apabila dia, yakni Allah, menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Surah Yasin ayat 82. Jadi hak kun fayakun ini hanya ada pada Allah, tidak ada pada makhluk. Ya. Ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Al-A'raf ayat 54. Jadi seseorang Hindu hendaklah membebaskan dirinya daripada syirik ini. Jangan sekali-kali dia memiliki i'tiqad di samping Allah Ta'ala ada makhluk yang Allah berikan hak istimewa. Ia boleh campur tangan dalam urusan mengatur alam ini. Ya, sebagaimana yang berlaku pada kelompok seperti ini. Ya, bahkan mereka disebabkan memiliki keyakinan seperti itu, mereka tidak minta langsung pada Allah. Mereka tidak bergantung langsung pada Allah. Mereka bergantung kepada makhluk. Dengan anggapan makhluk itu telah diberikan full authority oleh Allah. On behalf of Allah Ta'ala. Bayangkan. Ya. Padahal kalau kita fikir secara waras, secara munasabah, apa yang sulitnya kita minta terus pada Allah? Kenapa perlu bersusah payah minta kepada makhluk dengan alasan makhluk itu ya dekat dengan Allah, kemudian barulah makhluk itu ya sebagai perantara kepada Allah. Ibarat mereka itu adalah PA kepada Allah. Masuk akal ke? Ya, kita ada jalan terus tanpa perlu ya berperantara. Bahkan memang Al-Quran seperti itu. Memerintahkan kita terang dan jelas, ayat muhkam. Ya, cuba cari ada tak ayat-ayat Al-Quranul Karim ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk kita minta kepada Allah jangan secara terus. Ya, berperantara pada makhluk. Takkan ditemui. Bahkan yang ditemui langsung saja Allah sebut ud'uni astajib lakum. Ya, mintalah kepada aku pasti akan mustajabkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sebut iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sebut kalau kamu nak dimustajabkan permohonan kamu kepada Allah, maka berwasilahlah dengan namaku. Sebut nama aku. Ya. Penduduk langit semua mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul kan? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak perintahkan seperti itu. Kerana apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Ya, bukan roh. Sebab itu syahadah itu bila kita faham asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Abduhu dulu. Kemudian wa rasuluh. Apa makna abduhu? Abdun. Nabi SAW nak tegaskan dalam syahadah itu, Nabi SAW itu i'tiqad kita adalah hamba. Bukan tuan, bukan rob, bukan Tuhan. Bila makna hamba, maknanya la yu'bad, tak boleh diibadahi. Dan salah satu ibadah yang agung adalah meminta, menyeru, memohon dalam bentuk ucapan, iaitu minta doa. Ibadah yang agung sesudah ibadah yang pokok adalah berdoa. Sebab tu Allah ikat dua perkara ini dalam satu ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan ayat ini merupakan teras intisari seluruh Al-Quranul Karim.
Semua 113 tu duduk dalam surah Fatihah. Seluruh yang duduk dalam Fatihah tu diringkaskan lagi paling pendek pada ayat ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengarang satu kitab khusus mensyarahkan ayat itu saja. Dalam kitabnya Madarijus Salikin Baina Manazil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam 2 jilid. Perjalanan seorang hamba menuju kepada Rabb-nya, tingkatan-tingkatannya. Ya, step by step. Dengan berpaksikan pada ayat ini. Kerana ayat ini adalah ayat iaitu mentahqiq tauhid dan membebaskan seorang hamba daripada kesyirikan. Ini intisari ayat yang utama, yang paling penting, yang paling pokok. Di situlah jalan keselamatan bila difahami dengan benar. Baik, yang kedua iaitu syirik dalam ibadah dan doa. Ini ayat yang saya sebut tadi, membebaskan diri daripada menyekutukan Allah dalam beribadah dan berdoa. Kata Syekh rahimahullah, dia beribadah dan berdoa kepada Allah Ta'ala disertai dengan beribadah dan berdoa pula pada para nabi dan orang-orang soleh. Dia tak puas hati. Perintah Allah tu minta terus pada Allah, jangan minta pada makhluk atau berperantara dengan makhluk. Allah tak berhajat semua itu. Ya. Allah tak ingin dia disekutukan, disetarakan, digandingkan dengan makhluk ciptaannya. Ya. Namun apa yang dilarang itulah yang banyak manusia melanggarinya. Dan memang tabiat manusia begitu. Ya, yang dilarang itulah dia cuba nak masuk dan jatuh kepadanya. Betul kan? Sama ada dia sedari ataupun dia tak sedari. Sama ada dia sengaja atau dia tidak sengaja. Sebagaimana kisah Nabi Adam AS. Betul kan? Allah larang satu. Dalam syurga ni kamu jangan hampiri pohon itu dan jangan makan ni. Pohon khuld dia. Jangan jatuh juga. Ya, itu semua dengan hikmah Allah. Menjadi pelajaran manusia ni tabiatnya seperti itu. Kalau dia tidak mengikuti aturan dan ketentuan Allah, dia pasti akan terjatuh. Ya, namun Allah bagi dia peluang, setelah dia jatuh, hendaknya dia bangkit dan dia bangun. Jangan dia jatuh, terus jatuh, tak bangun-bangun. Allah bagi senjata itu. Ya, dengan senjata itulah dia dapat memperbaiki keadaannya, ketelanjurannya. Dan kemudian diiringi dengan senjata yang terbesar, yaitu memohon keampunan dan bertaubat kepada Allah. Baik, seperti apa istighatsah? Meminta pertolongan kepada mereka, berdoa kepada mereka di saat sempit atau lapang. Ini kita dah belajar sebelum ni. Ya, permohonan kepada Allah ada 3 bentuk. Secara generalnya dipanggil isti'anah. Tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isti'anah minta bantuan, minta tolong dengan Allah. Minta apa saja secara umum. Kemudian dipanggil isti'azah. Khusus memohon perlindungan daripada kejahatan syaitan dan sekutu-sekutunya. Spesifik reference dia pada itu. Yang ketiga adalah istighatsah ini. Minta agar diangkat segala kesulitan, kepayahan, musibah, mudarat, apa saja. Spesifik untuk itu. Namun 3-3 ni, ya, manusia berpaling. Yang menyimpang, tak mau ikut aturan. Tak puas hati, minta terus dengan Allah. Rasa tak sempurna, nak kena juga syarikatkan dengan makhluk. Dan makhluk yang datang yang merupakan fitnah terbesar adalah orang-orang yang dianggap orang mulia. Siapa? Agamawan. Agamawan yang macam mana? Yang diberikan pangkat pada mereka itu wali. Dan wali mereka itu pelbagai bentuk lah. Ya. Jadi mereka mengkhususkan wali-wali itu memiliki ciri-ciri khas tertentu, penampilan tertentu, gelaran tertentu. Lalu mereka jadikan wali itu diangkat ke darjat ketuhanan. Dalam masyarakat kita diberikan definisi wali itu orangnya seperti ini. Orang ini aliran begini. Orang ini ada hubungan dengan diri. Dan memiliki keistimewaan-keistimewaan yang mencari adat. Ya, padahal wali by definition dalam Quran tidak seperti itu. Ya, contoh Allah sebut dalam surah Yunus ayat 62 hingga 63. Inilah dia wali. Ya, dan kita tengok kita termasuk tak wali. Ya, Allah sebut apa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah wali-wali Allah itu. Allah sebut, ingatlah wali-wali Allah itu. Terang, jelas, wali-wali. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ciri khas para wali Allah itu adalah
Pada mereka tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Mereka takut hanya kepada Allah. Sebagaimana kita tahu, takut ini ada 3 jenis. Ya, dalam belajar akidah, takut ni adalah amalan hati. Dan ada 3 jenis takut. Yang pertama, takut yang bernilai ibadah. Itulah takut kepada Allah. Apa bukti kita takut pada Allah? Iaitu kita taat pada perintah Allah. Dan meninggalkan segala larangan Allah. Itulah takut yang bernilai ibadah. Takut yang terpuji, takut yang mendatangkan faedah kepada pemiliknya. Yang kedua adalah takut yang dilarang. Takut yang dilarang yang boleh membawa kemurkaan Allah ya, daripada pelbagai sisi. Ya, takut pada makhluk sehingga menyebabkan dia melanggar perintah Allah. Ini tercela. Ya. Sanggup dia langgar larangan Allah. Ya, kamu boleh bekerja di sini. Gaji saya bagi triple. Tapi pada hari Jumaat dilarang memberhentikan kerja. Terus bekerja. Tu. Ya. Jadi dia takut pada bos dia, maka dia pun bekerja, tak pergi solat Jumaat. Ini takut yang haram. Ya. Ataupun dia diperintahkan melakukan sesuatu. Ya. Yang boleh membawa kepada kesyirikan. Ini takut yang dilarang, haram hukum dia. Jadi takut ini bertingkat-tingkat. Yang diharamkan ini kemuncaknya boleh membawa kepada kekafiran. Sebagaimana kisah ya di dalam hadis Nabi SAW tentang masuk syurga disebabkan oleh seekor lalat, masuk neraka pun disebabkan oleh seekor lalat. Very small ya perkara je, tapi boleh menyebabkan ke syurga atau ke neraka. Iaitu tentang kisah satu kaum penyembah berhala kampung tu. Sesiapa saja orang yang melalui kampungnya nak lepas pada kampung tu, satu syarat. Mesti melakukan korban kepada Tuhan-Tuhan mereka. Lalu, ni secara makna kisah di sini. Satu orang tu dikisahkan dia lalu, kemudian seperti itulah. Ya, syarat kamu nak melepasi kampung kami ni, kamu kena melakukan korban untuk sesembahan kami. Lalu, biasa orang musafir, dia nak bawa apa? Ya, habis-habis yang dia bawa, iaitu keldai ataupun unta tunggangan dia. Kalau dia korbankan unta atau keldai, dia nak pergi. Macam mana nanti tak berjalan jauh lagi, 100 km lagi. Betul kan? Aku tidak memiliki sesembahan, aku tidak memiliki apa-apa untuk dikorbankan. Lalu kata kaum itu, penduduk kampung tu, ketua dia lah biasanya, betul kan? Ataupun agamawan dia lah. Ya, kamu sembelihlah walaupun seekor lalat. Lalu dia pun tangkap lalat, dia pun sembelih. Ya, buat isyarat. Lalu hadis itu menyebutkan, Allah menyebutkan dia di dalam neraka. Nak menyelamatkan nyawa. Ya, sanggup dia tukar. Walaupun lalat, macam mana nak sembelih lalat? Just by isyarat saja, betul kan? Kemudian lalu pula seorang lelaki. Sama juga syarat dia. Dia kata, aku tak akan sembelih walaupun seekor lalat. Maka dia dibunuh. Dia dimasukkan ke dalam syurga. Nampak? Diuji dengan seekor lalat. Ya, betapa banyak manusia yang diuji dengan perkara yang lebih besar. Ya, bahkan lebih kecil daripada itu pun dah tergugat dan tergelincir. Baik. Jadi, ya, seperti istighatsah meminta pertolongan kepada mereka, berdoa kepada mereka di saat sempit atau lapang. Yang uniknya, Quran mengisahkan tentang orang-orang kafir ini dari satu sisi lebih baik pada orang beriman. Orang beriman yang cacat imannya. Bagaimana? Orang-orang kafir itu bila dalam keadaan lapang, mereka berdoa minta bantuan, minta pertolongan daripada Tuhan-Tuhan mereka. Patung-patung tu lah. Ya, kita lapang sembah patung dia, berbagai-bagai puji, jaga. Ya, jaga bukan main lagi. Tetapi ketika mereka berada di dalam kesulitan, mereka tak minta pada patung-patung. Mereka minta kepada Allah Ta'ala. Itu dalam Quran. Ya, ketika mereka dilambung ombak besar di tengah lautan, mereka pun mengikhlaskan doa mereka kepada Allah. Tapi berbeza dengan orang yang mengaku beriman di sepanjang zaman, sampai zaman ini pun, ya, bukan setakat dalam keadaan lapang mereka melakukan kesyirikan, dalam keadaan sulit lagi dia minta pada makhluk. Panggil syekh dia, seru syekh dia, betul kan? Bahkan pergi ke kuburan-kuburan itu, sanggup dia ya merentasi benua. Cari kuburan-kuburan yang dianggap para wali itu, kononnya mustajab doa di situ. Ya, lalu angkat tangan dia dengan ritual tertentu. Dan Allah uji mereka itu dengan mustajab doa dia. Lagi percaya lah dia. Sebab itu sulit bila ditegur,
Tengok ni, dah proven. Kami datang sini, dia tengok mustajab permohonan kami. Ya, ini bukan reka-rekaan ni. Ya, pergilah ke tempat-tempat tersebut, buat interview. Tanya pada mereka itu. Ya. Mereka akan memiliki etikot seperti itu. Dia akan beritahu kenapa datang Pak ni jauh-jauh sekali. Oh, kemarin sudah ada teman datang sini. Mohon hajat. Ya, Pak sudah lumayan sekarang, sudah jadi orang kaya dia. Tu. Dia cerita pengalaman ni, bukan reka. Pergi sendiri ke tempat seperti itu. Di mana tu? Saya pergi ke Sunan Ampel di Surabaya. 24 jam, continuous, non-stop. Punya ramai orang. Kuburan tu dalam masjid. Depan kiblat tu. Punya banyak masjid, kuburan ni. Dibuat bangunan. Kemudian sebelum nak masuk entrance tu, ada kolah besar-besar. Seolah-olah macam air zam-zam. Minum niat. Ya. Minum niat nak apa. Kemudian baru masuk ke tempat tu, duduk situ, macam-macam lah dia buat. Dan etikot tu seperti tadi. Betapa banyak orang awam yang tergelincir. Dan kuburan dia bukan tempat ibadah. Betul kan? Bukan tempat kita nak melakukan ketaatan di situ. Kat Malaysia baru ni buka puasa pada bulan Ramadan di kuburan. Bayang. Kalau tidak ada orang buat teguran, tak lama lagi solat tarawih di kuburan. Sebelah kan? Macam ni kubur ni. Kubur. Dia solat sebelah tu. Kuburan bukan tempat solat. Tempat solat masjid. Tapi kalau orang yang menegur itu, siapa yang akan sensitif menegur itu? Orang yang faham tentang tauhid. Ya. Kalau tidak faham tentang tauhid ni, mereka anggap perkara itu biasa saja. Kalau tegur pun lembut saja. Lain kali janganlah buat. Gitu saja. Tapi kalau orang yang faham tauhid, mesti dengan ketegasan yang amat sangat. Ya, supaya jadi peringatan, jangan buat. This is very serious mistake. Ya. There is no allowance. There is no tolerance. Ya. Tak boleh. Kalau kata, tak apalah, dia orang awam, tak tahu. Lain kali jangan buat dia. Nak buka puasa, buka di tempat lain. Jangan di kuburan. Kalau macam tu, sekejap lagi, buat lagi. Nampak? Sebab tu, dalam bab tauhid, tegas. Nabi SAW, there is no compromise on tauhid. Tapi dalam bab selain tauhid, Nabi SAW longgar. Contoh, seorang lelaki badui masuk dalam masjid Nabi SAW. Dia kencing dalam masjid tu. Para sahabat yang lain nak tangkap dan buku lah. Nabi SAW kata nanti, biarkan dulu. Biar dia lepaskan, selesai dulu urusan dia. Ya. Dah selesai, barulah Nabi SAW cakap pada dia. Masjid ni sekian-sekian. Ya, sebab benda tu boleh disettle, betul kan? Bersihkan dia dengan air saja. Sebab masjid Nabi SAW, lantainya ada ketika itu apa? Pasir. Ya, tetapi ketika melihat orang memakai tangkal di tangan, Nabi SAW mengatakan kalau kamu mati dalam keadaan dalam kitab ni ada. Kitab satu lagi. Ya, kamu nescaya akan menjadi orang yang rugi, tidak beruntung. Sebab apa? Bertawakal pada tali. Boleh masuk akal ya orang boleh percaya pada tangkal. Padahal tangkal tali itu apa kena-mengena? By eksperimen, by lab punya tu pun tak boleh nak dibuktikan apa efek dia. Nampak tak? Sampai begitu halusnya talbis iblis. Dan memang iblis akan pergi ke situ. Dia akan betul-betul lumus. Sehingga manusia pun memiliki prasangka, dugaan. Yang berpijak di atas prasangka dan dugaannya. Tak boleh dibuktikan langsung. Kau pergilah kat pokok tu, ada peluru tau. Takut dia kat pokok tu. Padahal pokok tu tak ada mengena pun. Boleh takut sampai tahap tu. Ini takut yang dilarang. Takut yang ketiga, baru ingat balik. Tak habis tadi kan. Takut yang ketiga adalah takut tabi'i, fitrah. Itu memang tak tahu siapa pun boleh lepas daripada takut itu. Contoh Nabi SAW pun memiliki sifat takut ini. Betul kan? Sebab Nabi SAW adalah seorang manusia macam kita. Bukan malaikat. Jadi sifat manusia sama. Cuma yang membezakan Nabi SAW ada pangkat apa? Rasul. Sebab tu datang kedua, abdun la yu'bad rasulun. Rasulun apa? La yu'bad. Sikap kita terhadap Nabi SAW. Nabi SAW macam kita. Manusia berkahwin. Ada anak keturunan. Ada sifat sedih, ada sifat takut. Betul kan? Tapi terkawal. Sebab dibimbing oleh Allah. Sebab itu ketika Nabi SAW berada dalam Gua Hira. Gua Hira pula dah. Gua Sur. Ketika berhijrah kan. Datang dah tak sampai muka pintu gua dah. Ya, lalu Abu Bakar takut. Nanti kalau dia duduk, mesti nampak. Lalu, la tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan takut.
Jangan khawatir. Allah bersama dengan kita. Nabi SAW memiliki sifat itu dalam peperangan umpamanya. Sebab itu Nabi SAW berdoa kepada Allah agar diberikan pertolongan dan bantuan. Sebab manusia. Sebab itu Nabi SAW dalam Quran Allah sebut wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau in kuntum mu'min. Jangan kecewa, jangan juga cerita, jangan sedih. Ya, jika kamu beriman di sisi Allah, kamu adalah tinggi di sisi Allah. Sebab sifat manusia memang begitu. Ya, ada cuma terkawal atau tidak terkawal. Ya, jangan sedih itu melampaui limit sehingga mengundang keburungan, menatijahkan putus asa, haram, dilarang. Sebab itu membawa kepada tidak redha dengan takdir Allah. Sebab tu orang beriman ni dia boleh reconcile in any situations. Dia diuji dengan nikmat, dia tak melampaui batas. Dia tahu bersyukur pada Allah. Ya, dia tak over. Dia diuji dengan musibah pun dia tak over. Dia tahu limitnya di sini. Ya, akhirnya dia reconcile diri dia, reposition, tenang, damai. Orang beriman. Itu tauhid. Ya, dia datangkan nikmat pun dia bersyukur. Dia datangkan dengan ujian pun dia bersabar. Dan uniknya Allah Ta'ala perintahkan kita di awalnya dalam segala keadaan, iaitu bersyukur lebih dahulu sebelum bersabar. Syukur itu lebih utama daripada bersabar. Sebab apa? Sebab Allah bagi nikmat pada kita tak terhitung banyaknya. Betul kan? Allah uji kita dalam jumlah yang boleh dihitung. Setuju atau tidak? Sepanjang lama sampai saat ini sihat, betul kan? Sekali sakit, sekali-sekali sakit. Sekali-sekali sakit. Barangkali sakit pun diuji, barangkali 4 tahun dia sakit. Hospitalized, paralyzed, 4 tahun. Tapi sihatnya 66 tahun. Dia lupa yang 66 tahun tu, dia ingat yang 4. Betul kan? Tu. Besar tak nikmat Allah? Sebab itu ketika Adam AS, Allah masukkan roh, hidup dia, terus aktiviti pertama yang dia buat, Allah bagi nikmat. Dia bersin. Dia bersin. Nikmat tak bersin? Automatik Allah ajar, ilhamkan. Adam AS sebut, Alhamdulillah. Itulah ucapan yang pertama di dalam syurga oleh seorang manusia ciptaan Allah. Dan Allah jawab, reply, Yarhamukallah. Sebab itu, bersyukur sesudah bersin dan mengucapkan ucapan Alhamdulillah, dia bukan perkara kecil. Sebab dia pertama kali diucapkan dalam syurga. Tanda syukur. Kerana Allah bagi nikmat, wujudnya Adam AS. Manusia pendatang baru. Tak perlu berletih berpayah. Lahir-lahir dalam syurga terus. Nikmat tak? Nikmat. Kemudian barulah Allah datangkan perintah. Setelah merasai nikmat hidup, boleh bersin, ya, ingat pada Allah. Menunjukkan tak lalai daripada Allah. Jadi kita ni asalnya tak lalai daripada ingat pada Allah. Tapi bila dilahirkan, ya, di dunia ini, maka banyaklah kelalaian. Sebab lupa perjanjian kita dengan Allah. Sesudah itu apa Allah perintahkan pada Adam AS setelah Allah menjawab? Pergilah kepada sekelompok malaikat dalam syurga tu. Sebagai bentuk pemuliaan. Kenapa? Malaikat tu dah lama berada dalam syurga. Betul kan? Kamu pergi pada dia. Bukan malaikat datang pada kamu. Ni adab nampak Allah ajar. Etika. Ya, memuliakan orang yang lebih tua, yang lebih berusia, yang lebih lama. Siapa yang paling lama dalam syurga ketiga itu? Malaikat lah. Ya, lalu pergi, izhab ila malaikah. Pergi pada sekelompok malaikat itu, lalu Allah perintah bagi salam pada mereka itu. Tu perintah pertama. Sebelum datang perintah kedua tadi, larangan jangan hampir pohon itu. Dan Adam AS bagi salam dan malaikat menjawab salam. Ya, jadi Allah ajar bersyukur dulu kerana nikmat tak terhitung. Kemudian barulah datang sabar. Sebab apa? Kita diuji sedikit saja. Tak banyak. Sepanjang perjalanan hidup kita sampai sekarang, ya Allah, nikmat tak terhitung. Sebab tu Allah sebut dalam Quran banyak tentang nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmat-nikmat Allah ni, pasti kamu tak akan dapat hitung. Impossible. Cubalah. Tak akan dapat. Kamu nak senarai semua. Ya. Daripada yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besar. Contoh, kita setiap malam kita tidur. Itu main lah waktu tidur. Siang pun tidur juga. Betul kan? Dalam waktu kuliah pun nak tidur tapi tak jadi. Tidur tu nikmat lah. Daripada jam pukul 12, katakan kita tidur 12 malam, kita bangun jam 5 pagi. Tu, sepanjang masa tu.
Kita tidur dalam keadaan yang nikmat. Tak rasa ada gangguan. Barangkali sekali-sekali sepanjang hidup sampai hari ini ada gangguan. Betul kan? Selebihnya kita tak tahu pun apa yang berlaku. Tak terganggu tidur kita. Cukup dia punya hours dia. Bahkan kadang-kadang Allah datangkan mimpi-mimpi yang sangat indah. Itu dia. Nampak? Kadang-kadang didatangkan dengan mimpi yang berbentuk tanda-tanda yang sangat mengembirakan. Sesekali je kita tidur tak leda. Sesekali je kita dihantui dengan mimpi-mimpi yang mengerikan. Nampak? Tapi Allah ingatkan kita tentang nikmat ni, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Tapi sikit sekali manusia yang bersyukur. Yang dia tahu mengeluh je. Memang tabiat begitu Allah sebut manusia ni diciptakan memiliki sifat berkeluh kesah. Ya, umum, tapi dia boleh diatur, diurus. Sebab itu seseorang yang pada dirinya ada sifat syukur dan sabar, maka dia sempurna iman. Sebab itu Nabi SAW dalam sebuah hadis sebut, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Ya, apa saja perkara yang menimpa baginya, semua pada dia baik. Cuaca panas, cuaca sejuk, kemarau, musim banjir, bagus semua pada dia. Dia accept. Ya, dia terima kerana dia tahu itu semua adalah ketentuan Allah. Dan Allah datangkan dua perkara ini, pasti ada kebaikan, pasti ada keburukan, tetapi semuanya adalah kebaikan. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Bila dia berikan nikmat, dia bersyukur dengannya dan itu baik baginya. Wa in asabathu sarra'u wa in asabathu sarra'u sabara fakana khairan lah. Apabila dia diuji dengan kesempitan, kepayahan, kesulitan dan berbagai benda yang dia tak suka, dia bersabar dan itu baik baginya. Tapi nak capai makam tu lah yang sulit, betul kan? Berbicara, bercakap senang. Ya. Mata yang melihat itu mudah. Tapi orang yang menanggungnya itulah yang sulit. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Sebab tu kalau orang tak faham prinsip ini, kalau dia ditegur, dia melenting. Apa sabar-sabar? Kau tak kena tak apa. Cakap pandai, kau kena, kau tahu sabar ke tidak. Tu ucapan orang yang tak memahami. Dan tanda jelas dia tak reda dengan ketentuan takdir Allah. Dan sebab itu kita memohon kepada Allah agar Allah jadikan kita hamba yang bersyukur dan bersabar. Baik. Ironinya, justru hal ini banyak kita jumpai di kalangan umat Islam. Tentu yang menanggung dosa terbesarnya adalah syekh, para guru yang mendukung perbuatan syirik ini dengan dalih tawasul. Dia kata apa salahnya kita beristighatsah, minta tolong dengan makhluk, apatah lagi mereka itu wali. Kerana mereka memiliki kedudukan khusus di sisi Allah. Mana datang dalil dia tu? Akal dia. Ya. Mereka menamakan perbuatan yakni syariat tersebut dengan nama lain yang bukan nama sebenarnya, yakni tawasul. Kerana tawasul adalah memohon kepada Allah dengan melalui perantara. Adapun yang mereka lakukan adalah dengan memohon kepada selain Allah seperti ucapan mereka, al-madad. Dia kan? Madad ya Husin, madad ya Hasan, madad ya Rasulullah. Besar dia aliran ni. Berpengaruh, diberi tempat. Masyarakat yang awam, yang jahil, habis jatuh di dalam belitan mereka ini. Kerana mereka ini dari sisi penampilan menakjubkan. Betul kan? Ya? Masjid pula kat tempat-tempat strategik, bahkan ada jawatan, ada kedudukan, boleh membuat polisi dasar dan ketetapan. Tapi kita kena ingat kaedah. Agama ini bukan diukur kebenaran dari sisi itu. Benar atau tidak diukur dari sisi qala Allah wa qala Rasul, siapa pun dia. Orang awam mendatangkan dalil, itu kan jabatan sekian-sekian. Itu kan ulama, itu kan kiai, itu kan tuan guru, itu kan habaib. Itu kan jabatan sekian-sekian. Kan mereka itu ada title profesor, doktor. Ya, takkan mereka salah? Takkan mereka salah. Takkan mereka salah, itulah yang salah. Siapa pun dia, semuanya mesti diukur dengan satu orang. Benar atau tidak? Iaitu Nabi SAW. Nabi SAW maksum, wajib diikuti. Sebab itu Rasulun
La yukzab bal yuta'u wa yuttaba. Nabi SAW tak boleh didustai. Apa yang perlu kita buat? Wajib taat, wajib ikut. Sesiapa pun dia, sebesar apa pun gelaran, pangkat yang diangkat oleh manusia. Di zaman ini, tetap mereka itu duduk di bawah Nabi SAW. Perkataan mereka bukan syariat. Ucapan mereka bukan untuk ditaati. Tetapi ucapan yang nak ditaati siapa? Ucapan Nabi SAW. Walaupun mereka itu memiliki kedekatan dari sisi nasab. Nasab bukan ukuran agama. Nabi SAW saja yang dijamin. Adapun ahli keturunannya tak dijamin. Tak dijadikan hujah. Boleh faham? Walaupun dia keturunan Nabi SAW. Katakanlah memang benar dia sahih keturunan Nabi SAW. Tapi agama tak memerintahkan kita untuk mengikuti agama ini berdasarkan nasab atau kedekatan. Kerana itu bukan bukti kebenaran. Kenapa? Kerana agama kebenaran tak boleh diwarisi. Iman tak boleh diwarisi. Ilmu tak boleh diwarisi. Boleh tak diwarisi? Seorang ustaz, dia meninggal dunia, maka otomatik anak dia jadi alim. Boleh tak? Tak kan? Bahkan lagi parah, ada jahil terus. Ilmu boleh diwarisi tak? Boleh. Iman boleh tak? Tak boleh. Yang diwarisi dua saja. Iaitu harta. Boleh diwarisi. Dan agama. Boleh diwarisi tak agama? Boleh. Kita sebab apa kita jadi Islam? Ayah kita, mak kita Islam. Mak ayah kita kenapa Islam? Datuk nenek. Sebelum tu barangkali tak Islam lah. Tapi dia dapat Islam, dia jaga agama tu, maka anak dia lahir, dia bagi nama Islam, didaftarkan di JPN. Sebab itu Islam dan iman ada perbezaan. Belum tentu seorang tu Muslim, dia mukmin. Belum tentu. Tapi yang tentu, mukmin dia pasti Muslim. Setuju tak? Cuba kita lihat di lapangan. I'm Muslim, and yet in reality, hidupnya tak mencerminkan keislamannya. Penampilannya ya nampak, namanya dekat pendalan, tapi hidup kesehariannya, SOP-nya tak ikut aturan. Tak solat, tak puasa, mendedahkan aurat, berjudi, rasuah, macam-macam. Semua dia langgar, semua dia buat. Benda yang dilarang. Itu namanya apa? Islam kosmetik. Bukan ori, kosmetik. Camouflage saja, penyamaran. Tapi kalau Islam yang sejati, mukmin, dia akan berjalan di atas aturan Allah. Dia akan cuba sedaya upaya. Nampak tak? Bahkan Muslim pun boleh jadi yang lebih parah daripada itu, jadi munafik. Betul kan? Munafik. Boleh ceramah depan lagi dia. Ya, jadi imam lagi. Rupa-rupanya munafik. Ya, munafik itu kelompok yang paling bahaya. Ya, 3 kelompok manusia. Beriman, kafir, munafik. Memusuhi agama. Ya, tak setuju itu dan tak setuju ini. Tapi tetap nama dia Islam, mengaku dia Islam. Tak mau dia lucut dan copot perkataan Islam daripada dia, tak mau. Tapi ucapan-ucapannya menyebabkan Islam, akidahnya terlepas daripada dirinya. Ada tak orang seperti itu di zaman ini? Ada. Kalau di zaman Nabi SAW, sebaik-baik Rasul berada di tengah mereka, ada kelompok itu. Zaman kita lagi lah banyak. Siapa nak kawat? Siapa nak monitor? Siapa nak guide? Betul kan? Inilah dia zamannya. Sebab itu yang akan menyelamatkan kita tak lain dan tak bukan adalah hidayah. Sebab itu hendaknya kita berdoa kepada Allah agar kita hidup dan mati di atas Islam, atas iman dan di atas sunnah. Spesifik tu. Sebab di zaman ini banyaknya syubhat kesamaran yang dikaitkan dengan agama. Sesuatu yang bukan agama dianggap agama. Sesuatu yang agama tak dianggap agama. Ya, tauhid tak dikatakan tauhid. Kalau kita mentauhidkan benar-benar minta langsung kepada Allah, dia rasa tak sempurna, kena pakai perantara. Dan itulah pada dia sempurnanya tauhid. Dia tak berpada dengan sunnah yang ada. Dia tambah perkara lain dan dia katakan itulah sunnah. Nampak tak? Padahal sunnah yang ada tu dia pun tak mampu nak buat. Dia tak mampu. Kalau kita di Allah panjangkan usia, barangkali hidup 2 kali, tak akan mampu kita buat semua sunnah-sunnah Nabi SAW. Saya kalau dalam kuliah selalu saya tekankan benda ni. Kalau kat masjid lah, kat surau saya tanya tuan-tuan. Ya tuan-tuan tadi keluar rumah kaki apa? Pakai slipper kaki apa? Pakai kasut kaki apa? Baca apa? Sekejap lagi tuan-tuan balik, masuk rumah nak baca apa? Semua senyap, sunyi, sepi saja. Punya khusyuknya. Tanya Tok Imam semacam ni. Tok Imam tak boleh jawab. Tu Tok Imam.
Dengan anggapan Tok Imam lah paling alim, betul kan? Dalam masjid. Pun tak boleh jawab. Macam mana? Tapi benda yang tiada daripada agama itu dia paling terkedepan. Paling berbuat. Dan inilah tipu daya syaitan yang paling berjaya di zaman ini. Dan di sepanjang zaman. Kecuali sedikit orang yang dapat selamat daripadanya. Contoh Nabi SAW sebut, Tuba lil ghuraba. Beruntunglah orang yang gharib itu. Siapa? Ketika masyarakat rosak, mereka itu berada di atas kebenaran. Memang sedikit, qalil. Orang yang berada di atas sunnah ni, berada tauhid ni, dia qalil, sedikit. Dia bukan majoriti. Dia bukan mendominasi. Sebab itu agama bukan diukur dengan majoriti atau mendominasi. Tak. Kerana sepanjang perjalanan para rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, majoriti keseluruhannya adalah minoriti. Minoriti. Bermula dengan Nabi Nuh alaihi salam, minoriti dah. Yang ikut tak sampai 100. Berdakwah 950 tahun, minoriti. Nabi SAW, minoriti ke majoriti? Para sahabat. Dibandingkan ratio dengan kaum kafir musyrikin 13 tahun di bumi Mekah, minoriti. Di bumi Madinah, ya barulah majoriti, betul kan? Sebab menguasai kota Madinah. Tapi tetap di situ ada orang munafik, tetap di situ ada musyrik, tetap di situ ada orang ahlul kitab. Ya. Kalau di compare pula nisbah kepada penduduk dunia, lagilah minoriti. Dua kerajaan besar ketiga itu, Rom dan Parsi, mendominasi sebelah timur dan sebelah barat. Dan begitulah kerajaan-kerajaan ketika itu. Jadi ingat, agama ini bukan diukur dengan bilangan. Agama ini diukur dengan kebenaran. Sebab itu berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah ya sejauh mana kamu muafakat dengan kebenaran walaupun kamu seorang. Dalam kampung tu dia seorang lah. Dalam satu taman tu dia seorang je berpegang teguh dengan tauhid, sunnah, dan dia menyingkirkan dirinya dari syirik dan juga bid'ah. Biarlah orang nak kata apa pun dia, berilah gelaran apa pun. Yang penting dia mengharapkan gelaran daripada Allah Ta'ala. Yang penting nanti ketika dia nak menghampiri telaga Nabi SAW, Nabi welcome dia, welcome. Jangan nanti dia nak menghampiri telaga tu, Nabi kata, ya stay away. Jauhkan kamu. Sebab apa? Ketika di dunia melakukan perkara bid'ah. Itu hadis sahih, hadis mutawatir. Sebab tu. Ya, bukan senang. Jadi mereka menggunakan kata apa? Al-madad ya Rasulullah. Ya Jailani, ya Badawi. Ni tokoh-tokoh sufi ni. Padahal tokoh sufi ni barangkali boleh hadir contoh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani rahimahullah tu. Akidah dia adalah akidah salah. Bahkan dia membantah kelompok Asy'ariyah. Bayang kan? Ya, tapi orang-orang yang menisbahkan diri pada Asy'ariyah tu menokohkan dia. Wali kutub, ketua seluruh para wali. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani rahimahullah ni, dia adalah ulama mazhab Hambali. Dalam kitab dia Al-Ghunyah, dia sebut tentang akidah ini. Dia membantah Asy'ariyah. Tu pelik tu. Ya, iaitu akidah tak nak ikut. Ya. Sehingga ada tarikat yang dinisbahkan pada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani rahimahullah, tarikat Qadiriyah. Ya, padahal Syekh Abdul Qadir berlepas diri daripada dia. Sebab Syekh Abdul Qadir ini adalah pengikut tegas sunnah. Berpegang teguh dengan Quran. Akidahnya akidah salah. Bayang sampai tahap tu. Berlaku penyimpangan dan penyelewengan. Mengatasnamakan seseorang tokoh. Permohonan seperti ini adalah ibadah kepada selain Allah. Sebab ia merupakan doa permohonan. Sedangkan Rasulullah SAW sabda, ad-du'a'u wal ibadah. Doa adalah ibadah. Ya. Jadi bila dia ibadah, yang menentukan cara nak berbuat tentulah daripada Allah, bukan makhluk. Adapun makhluk yang diizinkan hanya Rasulullah SAW. Tak terhitung Nabi SAW ajar kita cara berdoa. Doa-doa yang nak diucapkan. Betul kan? Ada doa yang Nabi SAW ajar angkat tangan. Ada doa Nabi SAW ajar tak payah angkat tangan. Ada doa Nabi SAW ajar secara persendirian. Ada doa secara beramai-ramai. Nampak? Ada doa aturannya seperti ini. Ada doa aturannya seperti ini. Dan ditetapkan waktu-waktu mustajab doa. Dan diterangkan bagaimana SOP berdoa. Ya. Dalam keadaan bagaimana. Ya. Dan ada ya, di kes-kes tertentu untuk dipercepatkan mustajab doa. Caranya begini. Yang itu dia tak nak buat. Yang itu dia tak nak buat. Contoh. Ketika diuji dengan kemarau yang panjang. Hujan tak turun. Nabi SAW ajar kita. Satu, kita sendiri yang minta.
kepada Allah agar diturunkan hujan. Yang kedua, ketika khatib berada di atas mimbar, minta doa pada Allah agar hujan turun. Sebagaimana kisah yang masyhur Nabi SAW, ya, panjang masih lagi. Imam An-Nawawi rahimahullah sebut dalam Al-Azkar, kisah sebuah penduduk kampung yang dilanda kemarau sehingga mati tumbuh-tumbuhan, haiwan dan seumpamanya. Ketika Nabi SAW berada di atas mimbar sedang menyampaikan khutbah, berdiri lelaki ini, "Ya Rasulullah, kampung kami sekian-sekian, tolong doa pada Allah agar hujan turun." Nabi SAW segera berdoa pada Allah. Leletu juga turun hujan. Sehingga para sahabat menyebut, kami tidak melihat awan gelap selama seminggu. Turun hujan di kampung tu. Kemudian minggu depan datang lagi lelaki tu pada hari Jumaat. "Ya Rasulullah, habis pokok-pokok mati apa semua, banjir. Over." Jadi banjir pula dah, terlebih hujan. Sebab tu Nabi SAW ajar kita, bila minta hujan, mesti minta juga hujan tu bagaimana. Ya. Bila hujan turun, tu yang kedua. Khatib. Yang ketiga, solat istisqa. Betul kan? Tiga cara. Tapi yang masyarakat buat sekarang bagaimana? Bagaimana? Buat pengumuman pada hari Jumaat. Contoh, tuan-tuan, lepas solat Jumaat, kita akan adakan solat hajat, minta hujan turun. Khatib tadi duduk atas mimbar, dia berdoa tidak minta hujan turun. Padahal di situ tempat dia. Ya, ataupun nanti solat istisqa tak dibuat juga. Boleh faham? Nampak tak? Kalau kita faham sunnah, kita akan buat. Ya. Kemudian kalau hujan turun, kita nak sebut ada ucapan Allahumma sayyiban nafi'ah. Tanya dia tu puak-puak tu. Baca tak dia? Terkebir-kebir kalau kita tanya soalan. Siapa yang selalu cerita bab-bab ni? Orang yang berjalan di atas sunnah ni lah selalu kuliah bagi tahu. Seperti mana dulu. Ya, orang-orang yang berjalan di atas sunnah inilah yang mengingatkan, boleh anak kecil berada dalam saf orang dewasa. Dulu, barangkali 10 tahun dulu, semua masjid letak signboard, umur 7 tahun duduk belakang. Bahkan ada masjid dilarang anak-anak kecil masuk solat dalam masjid. Pergilah di mana-mana. Kemudian ustaz tu bolehlah jelaskan. Bahkan bawa daripada kitab-kitab mazhab Syafi'i, boleh anak kecil. Bahkan dalam kitab Imam Syafi'i rahimahullah sebut, dalam bab yang menjadi imam dalam solat. Ya, macam mana anak zina boleh tak jadi imam dalam solat berjemaah. Orang buta boleh tak jadi, kedudukan solatnya macam mana. Tu dalam kitab Al-Ub. Kemudian budak kecil jadi imam, sah tak? Di situ Imam Syafi'i rahimahullah datangkan hadis tentang seorang anak kecil di zaman Nabi SAW. Dia balik di kampung dia kemudian nak dirikan solat berjamaah. Kemudian mereka tahu, sebab dapat maklumat Nabi SAW ajar sebelum ni, iaitu syarat nak jadi imam, satunya paling banyak hafalan. Lalu dia tanyalah penduduk kampung, siapa yang paling banyak hafalan? Dia dapati budak kecil umur 6 tahun atau 7 tahun ni. Kata Amru apa nama dia radhiyallahu an. Kecil lagi dia. Lalu dia jadi imam. Mafhumnya, konteks hadis tu, kalaulah budak kecil umur 6-7 tahun boleh jadi imam, kalau duduk dalam saf lagi lah boleh. Betul tak? Tapi mazhab Syafi'i konon, tapi tak bagi budak kecil. Bahkan ada guard tu, security guard. Kalau kita bawa anak kita, dia tarik anak kita untuk belakang. Kau kalau hilang anak aku, kau apa jaminan? Betul kan? Masjid punya besar, kalau anak kita hilang, ya Rabbi, bukan senang ni nak ceramah ni, merata. Dia tulis lagi, edar, ya, berdebat lagi, bergaduh bagai. Sekarang tengok, dah biasa, betul kan? Kebanyakan dah okey dah, boleh masuk, bahkan boleh duduk depan. Dulu, kalau hari Jumaat ada seorang tugas pula, mana tengok budak duduk depan, dah ambil budak tu pergi belakang di tempat orang tu. Sama lah juga sekarang. Dulu kita jelaskan, sunnahnya malam Jumaat, pagi Jumaat ni baca surah Al-Kahfi. Betul kan? It takes time, lama-lama berlaku tak? Akhirnya jadi. Macam ni lah juga nak menjelaskan tauhid ni. Ingatkan ni kuburan apa semua ni bukan tempat ibadah. Sebab sekarang dah meluas, dah merebak. Lama-lama masyarakat tahu. Makin ramai makin faham. Akhirnya, ya, masyarakat pun tinggalkan. Pelaku bid'ah ni, dia tak sukalah perkara itu. Dicabar, hilanglah kepentingan-kepentingan mereka. Betul kan? Sebab benda-benda ni, semuanya nanti akan kembali kepada apa? Iaitu, adanya keuntungan duniawi. Ada keuntungan duniawi semua tu. Ya. Baca Yasin orang mati. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Lepas tekong selesai, tuan rumah sekejap lagi hulu kat dia. Sap bagi. Cuba kita bantah yang tu. Tak ada lah rezeki dia. Beli kereta baru. Ambil air tuang, apa dia baca. Pun keliling kereta. Serap.
Ya Rabbi. Yang sunnahnya apa? Beli kereta. Yang sunnahnya apa? Setiap naik kereta kau bacalah doa. Janganlah exceed speed limit. Betul kan? Jangan pakai lesen terbang. Contohlah. Yang itu tak ikut. Dia baca doa. Ada zikir dia. Tak. Panggillah Tok Bomo tu. Tok Bomo tu pun kereta dia accident. Aduh. Akal tak berfungsi sampai tahap tu. Jadi Quran dah hadis ajar kita mencerdaskan minda, activate tu sel-sel ni supaya berhubung. Oh begini agama Sebab tu Zakbar ni, peneliti Zakbar tahu peneliti Zakbar. Ada satu buku, beli dia. Perangai bergantung pada diri sendiri. Tu dia nak ubah masyarakat ketiga itu. Agama ni bukan taklid, kita mesti guna kecerdasan. Agama mengajar kita seperti ini, seperti ini. Bukan senang yang dipanggil tokoh-tokoh pembaharuan sesuai dengan kemampuan usia mereka buat. Dia nak ubah mentaliti masyarakat yang memiliki pemahaman yang salah terhadap agama. Agama ni kalau salah di salah pemahaman, maka akan salahlah pelaksanaan. Maka akhirnya orang nampak agama ni sangat sulit, sangat payah. Betul kan? Contoh urusan orang kematian. Kalau ikut cara yang salah ni, ya Allah sulitnya. Sangat sulit. Nak kena duit, banyak kena keluar. Betul kan? Tengok orang yang beribadah, contoh, pakai tasbih. Sulit tak pakai tasbih? Bahkan dia kempen, tuan-tuan, sebab kita tasbih, supaya tasbihnya nanti di akhirat jadi saksi. Dan kita berzikir kepada Allah. Jadi jangan sayang duit, belilah tasbih mahal. Yang paling mahal kena beli, 300, 400. Dia buat daripada mutiara, daripada kayu, benda yang hidup. Jangan beli benda yang mati. Sebab dia hidup, ada ruh. Sampai macam tu ceramah. Hujungnya di mana? Dia jual tasbih. Tak kaya dia kalau 10 orang kali 300. Berapa? 10 multiply by 300. 10 kali 300, 3,000. Bagus 10. Masyarakat kita, ustaz. Ustaz ni pembimbing kita ke syurga. Nah, satu masjid beli. Tu yang dia marah. Sebab hilang. Ni. Sebab agama diperdagangkan. Ya Allah, tuan-tuan dalam YouTube ni. Tengok, boleh tengok sendiri. Dulu dia kata fitnah lah bagai-bagai. Nah dah. Depan-depan kita boleh tengok. Macam, ni kayu kokal. Kayu kapal Nabi Nuh AS. Karut betul ya. Dia letak je brand tu, terus jadi mahal. Ni kopiah ni. Harga RM5 dia. Macam mana dia nak buat add value? Letak logo. Sap kat sini. Terus jadi 30. Tadi berapa? RM5. Jadi 100. Beli. Add value. Sedang ya, letak logo. Macam baju lah letak brand kan, brand mahal terus. Padahal kain sama je. Kita pergi beli kain kat kedai tu suruh isteri jahit, tak ada brand je. Baru RM50, letak kat kedai 200. Tu. Itu okeylah dulu dia tak apa, ni agama dia letak kat situ. Maka berbondong-bondonglah manusia berpusu membelinya. Jadilah seperti pendeta Yahudi dan Nasara yang dicela oleh Allah kerana menjadikan agama untuk laba dunia. Berlaku tak pada agamawan di kalangan Islam? Berlaku. Sebab tu orang-orang seperti ini kalau ditegur dia marah, dia melenting. Sebab tergugat keuangan dia. Nampak tak? Tu. Masya Allah, ini fitnah yang sangat besar di zaman ini. Bukan zaman ini ya. Hari ni pergi baca. Dulu kan, sekarang dah kurang lah. Sekarang dia baca lagi. Macam Yasin. Tak air penuh. Ya Rabbi. Bahkan dijual tak? Dibaca oleh 30 para hufaz. Sekian. Boleh menyelesaikan 1,001 penyakit. Masuk akal tak? Masuk akal atau tidak? Tak masuk akal. Baik panggil budak-budak tahfiz tu datang rumah puan kita ni. Baca kat tu. Kolam tu. Sekejap lagi sebelum kita keluar, kita minum situ. Cerdas lah kita semuanya. Betul kan? Sekejap tengok nak putih lepas ni kita buat. Ya, nanti saya tanya soalan. Belum habis soalan kita jawab. Masuk akal. Agama ni dia tak akan lawan dengan akal. Dia mudah sabar. Dia boleh di-proof menerusi akal. Dia boleh di-proof Quran pastilah. Nampak? Sampai tahap tu manusia. Allah, macam mana nak tolong? Allah musta'an. Sebab tu agama ni mencerdaskan akal. Bukan membodohkan akal. Tu. Sebab tu alat yang paling ampuh untuk nak activate, nak calibrate otak kita ni supaya berfikir dengan waras, Quran lah. Kita nak fine tune, macam kita fine tune buat alignment kereta kita tu supaya at the end dia come up with the synergy, kereta tu boleh berfungsi dengan terbaik. Quran lah.
Nak calibrate akal kita ni baca Quran. Quran sebut minta pada Allah. Jangan minta pada makhluk. Tiba-tiba datang penceramah kata minta pada Tok Syekh. Bayar muka Tok Syekh. Kalau dalam tarikat-tarikat tu kalau nak berzikir, bayar muka Syekh dia. Dia punya SOP tu, salah satu tarikat Nasyabandi yang difatwakan sesat. Ya. Salah satunya pejam mata. Angkat lidah ke langit, ketap gigi. Mata ni pandangan mata batin, tengok pada hati. Kemudian hadirkan rabitah guru. Tok guru tu buat datang, yang nak mati tu atau yang hidup. Kemudian baca sekian-sekian, tak payah baca nanti tuan-tuan buat. Baca. Kemudian berzikir dengan Allah. Tasbih tu punya laju. Ni, laju, speed exit highway speed tu. Sebab apa nak letak sini 5,000 kat lataif yang pertama dia panggil. Hati yang halus. Nanti bila bersinar tu, tu capai makan wali ke, kasyaf. Tu yang pakai soheh je, hadis soheh tu je soheh. Sebab saya dah dikasyafkan oleh Allah. Buat tu, ni ada cerita. Kita orang-orang sufi, kita dapat apa hadis dan seumpamanya, nak membenarkan satu hadis tu bukan mengikut disiplin ulama hadis, bukan. Kita dapat langsung daripada Maha Hidup, iaitu Allah Ta'ala. Sampai tahap tu percaya. Selamatlah mereka yang selamat. Maka rugilah mereka yang rugi. Sebab apa? Tak guna Quran. Padahal Quran jelas semua sekali bab ini. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang tauhid ni dengan syirik ni semua muhkamat. Dia tak ada mutasyabihat, dia tak ada kesamaran. Jelas semuanya. Sebab tu Quran dipanggil hudan linnas. Betul kan? Dalam perkara pokok dia jelas. Dalam perkara hukum hakam ada penjelasan, perlukan tafsiran. Betul kan? Tengok asbab nuzul dia. Ya. Dan pelbagai tertentu lah. Baik. Di samping itu pertolongan tidak boleh dimohonkan kecuali pada Allah semata. Allah berfirman, "Wa yumdidkum bi amwalin wa banin." Dan Allah memperbanyakkan harta dan anak-anakmu. Allah yang bagi. Ya. Surah Nuh ayat 12. Termasuk syirik dalam ibadat adalah syirik hakimiyah. Itu undang-undang. Iaitu jika sang hakim, penguasa atau rakyat meyakini bahawa hukum Allah tidak sesuai lagi untuk diterapkan. Atau dia membolehkan diberlakukannya hukum selain hukum Allah. Dengan anggapan hukum Allah tu dah laku. Tak ikut zaman. Apatah lagi bahasa kasar dia kata apa? Hukum Islam ni barbarian. Bangsa yang tak bertamadun. Ini kafir automatik ya. Yang terakhir. 6,5. Lajak sikit 5 minit. 5 minit kita baca ya. Yang ketiga syirik dalam sifat. Asyirku fis sifat. Sifat apa ni? Sifat Allah. Iaitu dengan menyifati sebahagian makhluk yang manusia. Baik para nabi, wali atau lainnya dengan sifat-sifat yang khusus milik Allah. Seperti mengetahui hal-hal yang ghaib. Syirik semacam ini banyak terjadi di kalangan sufi dan orang-orang yang terpengaruh oleh mereka. Seperti ucapan Al-Busiri ketika memuji Allah, memuji Nabi. Sesungguhnya di antara kedermawananmu, ni refer pada siapa? Nabi SAW. Adalah dunia dan kekayaan yang ada di dalamnya. Ni sifat ni patut disanah daripada Allah. Dunia ni semuanya milik Allah. Bukan milik Nabi SAW. Dan di antara ilmu-mu adalah ilmu lauhul mahfuz dan qalam. Sampai Nabi SAW mengetahui apa yang sedang, telah, akan, semua Nabi SAW. Sebab lauhul mahfuz ni catatan seluruh ketentuan takdir Allah, betul kan? Dan juga qalam, pena yang Allah perintahkan untuk ditulis ketentuan takdir. Jadi dia letak Nabi SAW ni setara dengan Allah. Padahal Nabi SAW adalah abdun, rasulun, bukan Rabb. Ni kelompok dia banyak. Ya. Dah dibantah. Tapi tetap bertambah orangnya. Ya, sebutlah tokoh-tokoh dia. Ya, nanti dicari pula. Tak payah nak dipromosikan dia. Cuma kalau tujuan untuk belajar, ya, kalau kita tahu itu sebagai sempadan. Ya, tak perlu ditonjolkan orang-orang seperti ini. Ya, sebab membawa kebinasan kecuali untuk peringatan. Ya, sebab itu berhati-hati kita ketika melayari Facebook dan sebagainya, jangan masuk ke situ, jangan cujuk nak dengar lah dia ceramah. Sekejap lagi kena. Pasti akan kena. Sebab mereka itu pandai berretorika, pandai berbicara, guna akal. Ya. Dari sinilah kemudian terjadi kesesatan para dajjal, iaitu pembohong yang mendakwa dirinya dapat melihat Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga. Ini kata kelompok Yaqazah. Dia kata Nabi SAW aku tengok. Orang lain tak nampak. Kau tak nampak, kau buta. Cerita kan? Macam ni tipu bulat-bulat gitu.
Ya. Disebut Nabi SAW tu bukan boleh dilihat dalam mimpi, boleh dilihat secara jasad ni, fizikal. Dia nampak. Agama ni mesti boleh dibuktikan. Betul kan? Dalam perkara-perkara yang sepatutnya dibuktikan. Dan kalau biological akal pun, kalaulah Nabi SAW itu boleh mewujudkan dirinya secara zahir datang di majlis tentu umat Islam tak akan bergaduh, tak akan berkelahi, betul kan? Sebab Nabi SAW boleh settle. Tengok ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dilantik menjadi khalifah pengganti Nabi SAW. Berlaku pertikaian tu kan yang sengit di dewan itu. Ya. Sepatutnya perkara itulah yang paling kritikal Nabi SAW datang bantu. Bahkan ketika peperangan Jamal, peperangan Siffin, lagi utama Nabi SAW datang untuk reconcile, betul kan? Jadi peacemaker, resolve those problem. Tak. Banyak tak terhitung. Tapi akal ni bila dah tak berfungsi, memang berat lah. Dah blackout terus. Tak boleh buat apa. Letaklah current berapa watt pun dia tak boleh lalu. Dah putus. Wire, betul kan? Sampai macam tu, lagi faham. Lalu menurut pengakuan para dajjal itu, mereka menanyakan. Memang disebut, Nabi SAW sebut dalam satu hadis dalam makna, aku lebih takut daripada para dajjal. Dajjal yang hakiki tu. Para penyesat umat ni. Ya. Tentang rahsia orang yang bergaul dengan mereka. Para dajjal itu ingin menguasai sebahagian urusan manusia. Padahal Rasulullah SAW semasa hidupnya saja tidak mengetahui hal-hal yang ghaib tersebut. Sebagaimana ditegaskan oleh Al-Quran. Wala kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniyassu. Dan sekiranya aku mengetahui yang ghaib. Tengok, Allah sebut tentang Nabi SAW. Tentulah aku membuat kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Surah Al-A'raf ayat 188. Jika semasa hidupnya sallallahu alaihi wasallam saja beliau SAW tidak mengetahui hal-hal yang ghaib, bagaimana mungkin beliau SAW dapat mengetahuinya setelah beliau wafat sallallahu alaihi wasallam dan berpindah kepada Rabb yang Maha Tinggi. Ya, ketika Rasulullah SAW mendengar salah seorang budak wanita mengatakan, ya, hamba wanita mengatakan, dan di kalangan kita terdapat Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, da'i hadha wa quli billadhi kunti taqulin. Tinggalkanlah ucapan ini dan berkatalah dengan yang dahulunya biasa engkau ucapkan. Nabi SAW immediately tegur. Sebab ini melibatkan memposisikan Nabi SAW dengan posisi Allah Ta'ala, iaitu mengetahui perkara ghaib. Padahal tidak seorang pun yang mengetahui perkara ghaib kecuali yang Allah habarkan. Memang terkadang ditampakkan pada para rasul itu sebahagian masalah-masalah ghaib. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Yakni dialah Rabb yang mengetahui yang ghaib. Maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu kecuali kepada rasul yang diredainya. Ya, surah Al-Jin ayat 26 hingga 27. Jadi Nabi SAW pun tak tahu perkara ghaib. Kalaulah Nabi SAW tahu seluruh perkara ghaib, tentu Nabi SAW aturan kehidupannya tak jadi seperti itu. Betul kan? Bahkan hampir nyawanya melayang dalam peperangan Uhud. Kalau Nabi SAW dah tahu perkara ghaib yang akan datang, tentu Nabi SAW menang mudah dalam setiap peperangan. Tentu mudah saja Nabi SAW melakukan dakwah. Betul kan? Tapi Nabi SAW Allah uji 2 kali ganda daripada orang biasa. Sehingga sakit Nabi SAW pun 2 kali lipat daripada umat dia yang sakit. Bayang. Diserang demam yang amat panas sehingga dituang air. Menitik-nitik ke tubuh badan Nabi SAW. Continuously. Bahkan diikat kepada Nabi SAW itu dengan tali yang sangat kuat. Kenapa? Terlalu panas, sakit kepala. Dengan itulah wafatnya Nabi SAW. Ya. Dan Nabi SAW pun tak boleh predik bila Nabi SAW akan wafat. Betul kan? Di awal kerasulan, apa Nabi SAW sebut, aku akan wafat pada hari sekian dan sekian-sekian. Tak kan? Bila sampai hari nak wafat tu, para sahabat pun tak boleh expect yang Nabi SAW wafat pada hari tersebut. Sebab pada hari Ahad itu, Nabi SAW wafat pada hari Isnin. Nabi SAW lihat para sahabat. Pada hari Khamis, hari terakhir Nabi SAW solat menjadi imam. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Nabi SAW dah tak solat di masjid. Sendiri di rumah. Pada sehari sebelum Nabi SAW wafat, Nabi nampak sihat ceria. Buka, para sahabat tengok, senyum Nabi SAW. Mereka tak jangka bahawa esoknya Nabi SAW wafat. Nampak? Jadi kalau ada orang yang mengatakan mereka mengetahui perkara ghaib dan sebagainya, maka itu semuanya adalah pembohong, pendusta. Ya. Jadi ini perkara yang hendaknya kita menjauhkan diri. Jangan jatuh dalam kesyirikan yang sangat membinasakan ini. Ya, dari 3 sisi ini. Wallahu a'lam.
Sebab itu betapa pentingnya, betapa beruntungnya, betapa bertuahnya, betapa berbahagianya apabila kita faham betul-betul tentang tauhid dan syirik. Sebab ini adalah modal syarat harga mati untuk seseorang masuk syurga. Nampak tak? Kalau hilang yang ini, tiada harapan. Sebab apa? Harapan pertama nak dapat pengampunan, tiada. Walaupun memiliki hubungan kedekatan sedekat-dekatnya seperti ayah Nabi Ibrahim AS. Seperti isteri Nabi Lut AS. Seperti isteri Nabi Nuh AS. Seperti bapa saudara Nabi SAW. Namun kebalikan itu bila ada tauhid, ya, menyelamatkannya, memberikan keberuntungan. Walaupun suaminya di antara yang terjahat di atas muka bumi. Siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Asyah binti Muzahim, imra'atu Fir'aun. Ya, menjadi wanita salah satu daripada 4 yang terbaik dalam syurga. Padahal suami dia Fir'aun, siapa tak kenal? Sampai hari kiamat orang kenal. Ya, istilahnya sebut saja Fir'aun tahu saja. Budak kecil pun tahu. Tak payah baca diteliti sebab masyhurnya Fir'aun ini dengan kejahatannya, kekafirannya sehingga sanggup mengaku dia adalah Tuhan yang maha tinggi. Wallahu alam. Panjang umur kita masuk bahagian ke-19, macam-macam syirik kecil. Tu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Lupa saya. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagian 18 tu yang mengesakan Allah.